Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan segala limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan, dan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah menyampaikan segala hajat-hajat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita diberikan peluang untuk sama-sama kita insya-Allah bakal mengambil manfaat daripada program yang disediakan oleh Pergas, iaitu Pergas Wasatiyah Online. Yang mana kita sama-sama insya-Allah boleh menimba ilmu daripada asatizah kita insya-Allah, dan mudah-mudahan ianya merupakan satu perkara yang menjadi saksi bahawasanya kita melakukan amal kebaikan di dunia untuk akhirat kita insya-Allah. Dan untuk permulaan saya perkenalkan diri saya Muhammad Khairi bin Nazrun selaku hos pada sesi ke-6 Pergas Wasatiyah Online ini insya-Allah. Dan seperti yang mana kita maklum bahawasanya Pergas mengambil kesempatan ini dengan menggunakan wadah media sosial seperti Facebook, online radio, Spotify dan sebagainya bagi menyampaikan mesej utama dalam menonjolkan dan memupuk nilai-nilai yang terdapat dalam kesederhanaan dalam Islam di dalam masyarakat Islam tempatan, iaitu Singapura kita ya. Jadi oleh itu anda juga boleh mendengar episod ini dan seterusnya melalui Spotify. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam episod ke-6 siri ini, dan kami harap episod-episod yang mendatang insya-Allah akan sama-sama kita raih manfaat daripadanya. Dan penonton yang dirahmati Allah sekalian dan juga pendengar yang dirahmati Allah, ada bersama saya alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Ahmad Haris Suhaimi, yang mana merupakan asatizah jemputan pada sesi ini. Dan sekadar makluman untuk kita semua agar kita dapat mengambil manfaat daripadanya insya-Allah, beliau mendapat pendidikan awal daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah di Singapura, dan kemudian menyambung pengajiannya di Universiti di Kuwait, dan kemudian menyambung mastersnya di Universiti Qahirah, Mesir. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian beliau insya-Allah sama-sama kita dapat menimba ilmu dan juga meningkatkan kefahaman kita dalam topik kita pada minggu ini, iaitu adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dasar apabila berhadapan dengan orang yang kasar. Jadi kita maklumlah bahawasanya dekat dalam dunia ini memang kita berdepan dengan berbagai jenis manusia, ya, berbagai jenis manusia yang mempunyai berbagai sifat dan juga akhlak yang berbeza. Jadi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mengaku kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara-perkara yang boleh kita mengambil manfaat daripadanya insya-Allah supaya kita mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang masa lagi, insya-Allah soalan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada ustaz, iaitu hari ini ramai orang yang menegur dan nasihat dengan cara yang kasar. Jadi sebagai sebenarnya bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi maknanya dalam kadang-kadang kita nampak orang buat kesilapan ustaz. Jadi kita nak tegur, kita rasa macam perlu kita tegur, perlu kita nak kena betulkan, tapi tanpa kita fikir keadaan sekeliling kan. Jadi macam mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati orang, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyinggung perasaan orang dalam menegur, dan siapakah mereka-mereka yang pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ustaz boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengurusi, teman-teman asatizah, para penonton, kaum muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, berterima kasih banyak kepada pihak Pergas telah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tajuk yang agak serius, tapi mudah-mudahan kita dapat sampaikanlah, mudah-mudahan saya dapat sampaikan dengan cara yang lebih mudah dan dapat dipraktikkan, diamalkan dalam keadaan hidup seharian kita, yang mana kita berdepan dengan keadaan global ni menyebabkan kita rasa orang yang jauh pun rasa dekat sangat. Orang-orang yang berada dekat London, dekat Amerika, dekat Hawaii, dekat mana ke Afrika, kadang-kadang kita WhatsApp saja sampai, lepas tu mungkin anak kita dekat Amerika WhatsApp sampai balik. Dulu saya ingat waktu belajar dulu, nak telefon tunggu terangkol bukan main susah lagi. Bunyi terangkol kering, kalang kabut semua kawan-kawan dalam bilik kat Mesir, terangkol. Sekarang semua dah senang. Baik para penonton, para kaum muslimin muslimat, ini berkenaan soalan, iaitu berkenaan bagaimana adab baginda sallallahu alaihi wasallam menegur orang lain yang membuat kesalahan. Sekarang kita berdepan dengan masalah remaja-remaja, kadang-kadang orang-orang tua pun menegur dengan cara yang kasar. Baik, sebenarnya baginda SAW menegur ni tengok pada situasi orang. Ada orang ni, orang Islam yang mana dia jahil, mana dia tidak tahu. Dan Rasulullah SAW bagi mereka yang para sahabat yang tidak tahu atau baru masuk Islam, kebanyakan Rasulullah menggunakan bahasa yang lembut dan beradablah. Dia ada pertama orang yang tidak tahu, kedua sahabat-sahabat yang rapat. Ini pun ada cara Nabi menegur, menasihati. Orang-orang yang bukan Islam, yang menghina, kadang-kadang bercakap kasar dengan Rasulullah SAW, ada caranya Nabi. Kadang-kadang Nabi tak tegur ataupun dengan cara yang begitu unik lah. Dan ada juga yang Nabi suruh sahabat tak buat, tapi memberikan alasan yang munasabah, dan Nabi tidak marah pun. Makna kalau kita ni kalau sebut Nabi suruh ni, tapi ada orang kasih alasan, apa Nabi dah suruh, tapi kita akan lihat nanti Nabi suruh, sahabat tak buat, memberikan sebab dan alasan, Nabi tidak marah sebab tak ikut suruhan. Baik, kita ambil yang contoh mudah-mudah dulu. Orang yang jahil lah, istilah kita orang yang tidak tahu, Nabi tegur dengan berlembut, iaitu contohnya seorang yang sembahyang, dia ketika sembahyang tu mendengar orang bersin, dia sebut Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat pun tengok dia lah. Akhir dia bercakap ni tengah sembahyang berjamaah dengan Rasulullah SAW, dia bercakap. Jadi dia kata, apa yang kamu tengok dengan saya? Bercakap lagi. Kalau dekat masjid hari ni orang macam itu kena halau agaknya. Tapi ketika selesai semua, Rasulullah pun tanya, siapa yang bercakap tadi? Maka sahabat tu, tak silap saya, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, tak silap saya lah. Jadi dia kasih tahu, ya Rasulullah, saya yang bercakap. Ketika itu Muawiyah yang menceritakan, meriwayatkan kisah ini, mengatakan bahawa ma ra'aitu mu'alliman, aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum Nabi dan sesudah Nabi yang begitu baik didikannya, tidak marah saya, tidak cakap kasar dengan saya. Apa yang Nabi sebut dengan Muawiyah ni, sesungguhnya sembahyang ini bukan cakap-cakap manusia biasa, tetapi bertasbih, bertakbir. Kita sembahyang kan dengan cara yang begitu lembut. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahawa Rasulullah SAW dengan orang yang tidak tahu amat berlembut dalam menasihati, sebab dia tak tahu. Begitu juga ada orang Badui yang masuk ke masjid Nabi SAW buang air kecil. Bayangkan kalau ada buang air besar. Kalau ada toilet zaman Nabi itu jam. Jadi akhirnya sahabat-sahabat nak tangkap, nak pukul. Rasulullah kata, biarkan. Buang air kecil. Kemudian dipanggil dengan cara baik. Maka dia beritahu, ini tempat sembahyang, bukan buang tandas. Akhirnya Badui itu kata apa? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan rahmati selain kami berdua. Pasal dia tengok Nabi punya lembut, nasihat, teguran yang baik. Sebab sahabat-sahabat lain nak tangkap dia. Jadi Rasulullah SAW memberitahu bahawa rahmat Allah itu luas. Jangan kamu sempitkan, supaya dengan aku, dengan kamu saja. Rahmatilah kepada semua manusia. Ini contohlah, banyak lagi sebenarnya para penonton, berkenaan cara Nabi menegur orang yang tidak tahu. Baik, ada masa-masa Nabi tak tegur
orang yang kasar juga ni, dan biarkan saja. Contohnya ada seorang badui ni, dia ketika datang di belakang baginda SAW, dia tariknya burdah ni kadang musim sejuk dipakai dekat leher, ditarik sekuat-kuatnya. Itu jam burdah Najran. Burdah Najran ni satu burdah yang agak kasar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, apabila ditarik begitu kuat, pertama sekali yang Anas lihat, leher Nabi merah, tarik gitu. Jadi Rasulullah SAW, sebelum saya nak jawab ni, kalau kita lah daripada belakang orang tarik ke apa, ke songkok, ke selendang tarik, silat-silat tangan pun dah ringan dah tu. Kena cepuk jugalah. Jadi Rasulullah SAW pusing, dan badui itu kata apa? Berikanlah aku duit harta zakat yang telah diamanahkan kepada kamu. Lebih kuranglah hadis yang begitu. Rasulullah pun tersenyum dan menyuruh Anas memberitahu kepada sahabat-sahabat berikan bahagian zakat orang badui ini. Ini sebab dia tidak tahu dan Rasulullah tak tegur. Kalau kita lah agak-agak sebelum nak kasi duit zakat, awak ni sekolah mana? Mana punya ni, mak bapak kamu siapa, keluarga kamu siapa, tak belajar adab. Habis A sampai Z. Jadi Nabi SAW tengok keadaan lah. Ini secara umum kita bincangkan dulu, iaitu orang yang jahil tak tahu, pelembut, dan kadang-kadang tak. Pasal apa dalam keadaan gitu, kalau Nabi jawab juga, menegur, dia akan jadi kecoh. Sebab itu macam kita lah, kalau tengok mak kita yalah tengah marah kita, ataupun orang kata tengah beletir ke apa, kita diam sudah. Kalau kita melawan, macam suami bercakap marah-marah, isteri pun melawan, jadi kecoh. Jadi di sini cara yang terbaik tengok keadaan. Adapun orang yang rapat dengan Rasulullah SAW pun tengok keadaan. Ada masa-masa pun Nabi cakap dengan baik. Contohnya macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu lebih daripada segala-gala melainkan diri aku. Ini kata-kata yang agak macam berat juga, tapi Nabi sebut dengan lembut. Wahai Umar, kamu belum beriman dengan sepenuhnya. Kena jadikan Rasulullah ni kecintaan kamu lebih daripada diri kamu. Akhirnya Sayyidina Umar pun memberitahu bahawa sekarang aku mencintai kamu ya Rasulullah melebihi daripada diri aku. Mana ini benda wajib cinta kepada Rasulullah SAW, melebihkan baginda daripada diri sendiri. Ini perkara wajib, bukan benda sunat ke benda. Tapi Rasulullah tegur dengan lembut. Ada masa-masa juga Rasulullah tegur dengan tegas. Tanpa menghina, tanpa merendahkan kedudukan. Contohnya ada seorang sahabat yang, ini sekarang istilah panggil resis lah. Resis ini memang satu perkara yang Nabi memang tidak suka lah. Tegur dengan tegas. Sahabat ada menegur hamba dia, wahai anak kulit hitam, ya Ibnu Aswad, lebih kurang lah. Jadi Rasulullah SAW menegur, innaka umrun fika jahiliyah. Kamu ni ada lagi membawa sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Sekarang ni orang sana sini masalah resis ni, tapi Islam 1400 tahun dahulu dah terangkan resis ni benda yang terlarang, tak boleh. Kita daripada bapa yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga berkenaan orang yang membenci Rasulullah SAW, iaitu orang yang bukan Islam. Contohnya ramailah, ada juga ni contoh orang Yahudi di mana ada juga yang masuk Islam, ada juga yang menolong Rasulullah SAW, tapi ramai yang buat masalah dengan Nabi. Sehingga kan satu ketika datang seorang Yahudi, dia kata ucapan salam. Kita kalau dengar pun marah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni maknanya laknat. Laknat kepada kamu. Bukan patutnya assalamualaikum, dia assalamualaikum. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mendengar marah. Ketika itu Rasulullah menjawab, wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja. Nabi jawab. Dan Sayyidina Aisyah dah marah. Sayyidina Aisyah kata wa'alaikumul la'nah kepada orang Yahudi. Jadi Rasulullah ini hadis ni patut jadikan sebagai satu dasar untuk kita. Nabi menyebut alaihi salatu wassalam, mahlan ya Aisyah, kamu tenang-tenanglah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah Ta'ala suka kepada kelembutan pada semua perkara lah. Jadi sedang-sedanglah, jangan nak sikit-sikit nak marah dan sebagainya. Memang kita boleh marah juga kalau orang nak kasih salam macam gitu. Jadi di sini Rasulullah SAW menjawab tapi dengan cara yang bijaksana dan menegur cara kasar menjawab.
Bayangkan dengan keadaan umat Islam, makna sikit-sikit amarah, sikit-sikit amarah. Jadi innallaha yuhibbur rifq, Allah Taala suka kepada kelembutan. Tengok keadaan lah, tengok cara supaya jangan menimbulkan lebih masalah. Dan akhirnya berkenaan ada juga Nabi suruh, sahabat tak buat dan Nabi tak marah. Sebab ada alasan yang munasabah. Ni seperti ulama menerangkan ni adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diminta menjadi imam sembahyang sebab Nabi tidak sihat, kurang sihat. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kalau di Masjid Nabawi tu sebelah kiri kan tempat Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar macam kelibat lah, macam kita bahasa mana kelibat. Ternampak Nabi keluar daripada rumahnya nak jadi makmum. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun pelan-pelan ke belakang. Sebab Sayyidina Abu Bakar tak mau jadi imam sedangkan Rasulullah jadi makmum. Tapi Rasulullah kata, wahai ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, uthbut, tetap kamu jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak ke belakang. Mana tak ikut arahan tu. Akhirnya Rasulullah pun sembahyang menjadi imam. Lepas sembahyang ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tak tetap? Aku suruh kamu. Sayyidina Abu Bakar kata, maka li ibni Abi Quhafah, tak patut. Siapa saya ni? Anak kepada Ibnu Abi Quhafah. Macam istilah kita, siapalah kita ni kan? Tak patutlah saya untuk menjadi imam sedangkan kamu menjadi makmum. Kamu sebaik-baik manusia. Khairullah, maknanya sebaik-baik Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya pula nak jadi imam, kamu menjadi Rasul. Akhir Nabi tak tegur. Jadi di sini menunjukkan bahawa para sahabat Nabi ada juga alasan-alasan munasabah Nabi tidak tegur. Jadi ini pun satu, sebelum saya nak akhiri, satu nasihat untuk kita juga bahawa kadang-kadang kita menegur pandangan-pandangan yang berbeza sedangkan ada orang tu ada dalil dan hujah dia. Kita marah dia. Apa kamu buat ni? Ini menentang sunnah Nabi. Betul ke tidak? Tak tahu lagi tu. Menentang sunnah Nabi. Dia kata ada hadis, ada dalil. Jadi kalau kita tengok orang tu pun ada hujah, ada dalil, kita sudahlah. Jangan melawan lagi, mendabik dada pula, jadi kecoh. Itu saja yang saya nak sampaikan, bagaimana nasihat dan teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ar-rifq, ini yang Nabi tegur Sayyidina Aisyah, ar-rifq, kelembutan, cara yang bijak, al-hakim, bijaksana dalam melayan perangai orang lain. Ini kena tahulah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. Dalam beberapa minit yang ringkas itu, Alhamdulillah kita dengar banyak mutiara-mutiara ataupun contoh-contoh yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Haris mengenai junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda SAW sentiasa berbahasa lembut dan menganggap orang itu tidak tahu, dengan sebab itulah mereka berkelakuan sedemikian. Kita zaman sekarang kita expect semua orang tahu semua benda. Lepas tu memang seolah-olah seperti dia sengaja melakukan benda tersebut, kita pun triggered, kita pun jadi ikut marah. Jadi kat situlah kadang kita rasa nampak macam orang ni macam dia masuk masjid tak tutup aurat lah contohnya. Terus kita melenting kan. Padahal kita tak tahu dia punya cerita belakang dia. Mungkin dia terlupa nak bawa telukung ataupun apa sajalah. Mungkin ada alasan-alasan yang tak sempat dan sebagainya lah. So maksudnya kita nak kena insya-Allah husnuzon, berbaik sangka sentiasa. Walaupun benda tu kita nampak keliakat macam betul pun, tapi kita sentiasa pujuk diri kita, mungkin dia tak tahu, mungkin ada alasan yang lain. Baik, kita sebutkan tentang perkara-perkara yang berlaku pada zaman sekarang, yang mana Ustaz pada zaman sekarang ni orang kita ni banyak kebiasaan handphone, ada Facebook, ada Instagram. Biasa kalau dekat Facebook tu selalu kalau ada gambar atau ada posting, nanti mula orang like dengan komen kan. Jadi kalau misalnya posting tu kadang-kadang boleh macam tadi Ustaz kata lah, menimbulkan perkara-perkara yang seolah-olah orang tu macam boleh rot lah, ataupun orang tu boleh mengungkal lah, kenapa kau buat macam gini, ni kan Nabi tak buat contohnya, ataupun kenapa tak buat macam gini contohnya. Jadi nanti komennya meleret gitu. Itu kalau cakap pasal agama Ustaz. Tapi kalau tak cakap pasal agama pun begitu juga, ada komen-komen yang yalah tak sepatutnya dan sebagainya kan. Seolah-olah macam dia rasa macam aku punya pendapat ni betul. Jadi macam mana agak-agak kita nak orang kata translatekan ataupun bawakan akhlak Nabi SAW tu dalam social media ni. Sebab mungkin zaman dulu tu tak ada tapi kalau zaman sekarang kadang secara fizikal orang tu kurang pertuturan, tapi jadinya tu
Masya Allah, pantas. Jadi kan macam mana tu agak-agak adab kita kat social media lah. Posting gambar, komen dan sebagainya. Ustaz, mungkin boleh terangkan sikit. Okey, ini terima kasih Tuan Pengerusi. Berkenaan social media ni lah, ada gambar dan sebagainya. Ini satu perkara yang tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Saya teringat benda-benda yang macam gini. Pernah dulu kecoh juga pasal mikrofon. Mikrofon ni pun dulu ada seorang pensyarah daripada Universiti Malaya datang ke Singapura, dia kasih penerangan. Dia kata dulu pun ini pun jadi kecoh dekat masjid. Dia kata zaman Nabi tak ada pakai mikrofon, bising semua ni. Ni bertentangan dengan sunnah Nabi. Jangan ada mikrofon dekat masjid. Kecoh. Kata bid'ah dan sebagainya. Jadi akhirnya lah lama-lama terangkan ni kan satu kebaikan. Benda ni tidak ada larangan, satu kebaikan untuk kita, boleh dengar dengan jelas dan sebagainya. Mula-mula hilang gitulah. Jadi begitulah social media ni, benda yang memang banyak kebaikan dan dalam masa yang sama kadang-kadang disalahgunakan dengan cara yang tidak baik. Contoh kadang-kadang suami isteri bergaduh. Ni pun ada kes juga. Jadi si suami contohnya ataupun isteri, dia letakkan dalam Facebook keburukan suami dia. Yang si suami pula letakkan dalam Facebook keburukan isteri dia. Ataupun matai dia. Ataupun kadang-kadang keluarga. Ini benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Ini aib orang. Man satara musliman satarallah. Maknanya siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib di dunia dan akhirat. Dan ini perkara yang perlu. Ini satu perkara yang prinsip Islam, kena jagalah aib orang. Melainkan walaupun begitu memang dalam Islam ada mengumpat yang kecil-kecil dibolehkan tu dalam isu misalnya kalau nak cari jodoh ni, bab ilmu fikih ni panjang lah. Cuma secara umumnya dilarang kita mengaib-aibkan orang lain tanpa sebab yang munasabah. Baik, saya nak terangkan di sini makna kita nak terapkan adab Rasulullah SAW dalam social media ni. Pertama sekali apabila kita nak tegur, macam tadilah, tegur kita anggap dia tak tahu dengan cara yang baik lah. Tapi kalau dia start dengan bahasa yang kasar, mengutuk jawapannya, kalau ikut Rasulullah SAW, sudahlah, tinggalkan sudah. Sebab mungkin ada cara lain yang lebih baik untuk kita menegur dia. Dan satu lagi, ini kalau betul confirm, pastikan kalau kita nak tegur seseorang itu, pastikan pertama benda itu memang salah dari segi ajaran Islam 100%, bukan isu khilafiyah ke apa. Dan yang kedua, salah juga dari segi undang-undang. Jadi sekarang Facebook pun tak boleh tulis sembarang, silap-silap nanti kena tangkap je pihak polis ni. Ini pun orang-orang kasih pandangan tentang Islam, hati-hatilah. Jadi ini pertama kita nasihatkan dengan cara baiklah. Benda ni confirm 100% salah. Contoh macam tadilah, busukkan nama suami dia ataupun isteri. Kadang-kadang belum berpisah lagi. Ini satu perkara yang buruk. Ada yang kadang-kadang buruk kan. Pernah di radio saya dengar seorang ibu menangis. Dia kata anak dia buruk-burukkan mak dia. Ya Allah, ni apa dah jadi? Jadi cara baginda SAW iaitu pertama tadi saya dah terangkan, iaitu Nabi memberikan satu dasar, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah Ta'ala suka kepada sikap kelembutan lah, cara yang betul dalam menasihati dalam semua perkara lah. Dan begitu juga dalam hadis juga menyebut bahawa ar-rifq ni tidak diletakkan kelembutan pada sesuatu perkara melainkan mencantikkan. Ini kelembutan. Dan ini pertama dasar kita dalam menegur, menasihati orang lain. Dan yang kedua, pastikan juga benda itu memang benar-benar semua ulama setuju benda ni memang salah, benda mungkar, benda jahat yang jelas. Ada pun benda-benda yang ulama berbeza pendapat. Ini pun pengalaman saya juga. Saya kasih pendapat tentang dibolehkan berzikir berjamaah lepas sembahyang. Lepas sembahyang berjamaah ni kita berzikir sama-sama. Sebab Rasulullah SAW ada dalilnya yang Nabi riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari juga nerangkan bahawa mengangkat suara berzikir selepas salat berjamaah sudah wujud pada zaman Nabi SAW. Saya terangkan, tiba-tiba ada orang masuk tak setuju zikir-zikir berjamaah ni. Dia bawa kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata bahawa ini berjamaah, zikir berjamaah, mengangkat suara ini lepas sembahyang, ini untuk li-ta'lim. Jadi dia terangkan ini benda salah lah apa. Saya terangkan Imam Syafi'i ni terangkan li-ta'lim, untuk mendidik, untuk mengajar orang berzikir.
Zaman sekarang ni lebih perlu dididik masyarakat. Pasal ramai yang baru masuk Islam. Ada yang tak tahu cakap Arab. Zikir pun tak tahu. Suruh selawat dia baca lain. Suruh mengucap dia baca lain. Pernah saya mengucap. Allahumma salli ala Muhammad. Mengucap dia selawat. Jadi orang-orang macam ini, lebih lagi kita perlu mengangkat suara berzikir selepas sembahyang berjamaah supaya mendidik yang belakang. Kemudian Imam Syafi'i pun tak kata sesat. Jadi saya terangkan begini, ada orang dianggap benda-benda khilafiyah ni pun, wah nak lawan lagi. Jadi kalau benda khilafiyah maknanya ulama berbeza pendapat. Macam tadilah, ada yang setuju, ada yang tak. Siapa yang nak buat, macam Singapura alhamdulillah bagus. Kebaikan pun saya lihat banyak mengangkat suara berzikir lepas sembahyang. Kemudian dari segi sembahyang, doa kunutnya dan sebagainya, ini benda-benda yang tak sepatut menjadikan pergaduhan, jadi pergeseran besar. Kenapa sembahyang doa kunut subuh? Ini tak sepatutnya lah para jemaah. Kita tidak sepatutnya bergaduh dalam isu-isu khilafiyah. Ulama berbeza pendapat. Sebagaimana Rasulullah tadi tanya sahabat, kenapa kamu tak buat? Saya suruh. Sahabat menerangkan ada dalilnya, sebabnya adab kepada Rasulullah SAW. Nabi tak tegur. Begitu juga satu contoh yang cukup menarik mendidik kita, terutama asatizah kita, di mana Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Kamu semua pergi ke Bani Quraizah dan jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Maknanya apa? Sembahyang asar di Bani Quraizah. Kemudian dalam perjalanan ada yang terlewat dan nak maghrib ni. Takkan nak sembahyang asar waktu maghrib, takkan nak sembahyang asar waktu isyak di Bani Quraizah. Jadi ada yang sembahyang asar sebelum sampai di Bani Quraizah. Ada yang sembahyang asar di Bani Quraizah waktu isyak. Jadi akhirnya mereka pulang jumpa Rasulullah. Rasulullah SAW tak tegur apa-apa pun. Sebab masing-masing ada dalil, ada hujah yang boleh diterima. Jadi Nabi tidak menunjukkan, kenapa? Kalau kamu ada hujah, ada dalil yang bagus, yang kuat, insya-Allah diterima. Jadi di sini pertama, pastikan benda ini bukan benda ulama berbeza pendapat. Dan yang kedua, itulah prinsip innallaha yuhibbur rifq, kelembutan. Yang ketiga, pastikan nasihat kita ini tujuannya perbetulkan, bukan untuk menghina. Sebab Nabi SAW, kalau kita lihat baginda nasihat, hatta kadang-kadang dengan agak tegas, tidak ada niat baginda untuk menghina, sehingga kan benda yang besar, seorang sahabat berhijrah, bukan kerana lillahi ta'ala, hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana perempuan, kerana nak kahwin. Rasulullah SAW menegur pun, naik khutbah tu menegur, tak sebut siapa buat, siapa dia, siapa, hanya menyebut bahawa siapa yang berhijrah kerana dunia, itulah dia dapat. Kita tahu innamal a'malu binniyat tu. Dan akhirnya satu perkara lagi, prinsip dasar Rasulullah ajar, jangan cepat marah, jangan cepat benci. La taghdab, la taghdab. Sebab kadang-kadang punca marah, punca benci daripada mata, penglihatan mungkin silap, dan daripada perasaan. Penglihatan dan perasaan. Kadang-kadang kita lihat, padahal apa yang kita lihat pun kadang-kadang tak betul. Kita ternampak, contoh seorang ustaz tiba-tiba dengan orang perempuan, wah selebriti, wah terkenal, Mak Saleh buat lagi macam, ini apa ni orang ustaz ni dengan Mak Saleh, pelakon terkenal lah, tak boleh sebutlah siapa contoh. Sekali dah keluar Facebook, ini ustaz ambil gambar viral lagi. Sekali cek, orang ni baru nak masuk Islam lah. Mana tahu? Jadi penglihatan, perasaan ni kena didik kawal sebab apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tak semuanya betul. Sebab itu jangan cepat benci, jangan cepat marah. Sebab itu Nabi punya prinsip, tanya dulu. Ada seorang sahabat, dia baca sembahyang berjamaah ni, dia baca Qul Huwallahu Ahad, lepas Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang itu saja dia baca Qul Huwallahu Ahad. Makmum komplain dengan Rasulullah SAW. Nabi panggil, tanya, bukan terus marah. Kenapa kamu baca ni setiap jemaah memberitahu kamu, habis kamu masih lagi mengamalkan Qul Huwallahu Ahad lepas Fatihah jadi imam. Dia kata ana uhibbuhu, maknanya lebih kurang dia suka sangat dengan surah Qul Huwallahu Ahad ni. Jadi Rasulullah menjawab, hubbuka iyah adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah ni memasukkan kamu ke dalam syurga. Tengok, lihat sebab dia. Jadi kita jangan terus tengok Facebook, tengok sosial media, WhatsApp, kadang-kadang cut paste pun juga, muka lain, badan lain.
Jadi kita terus percaya bukan-bukan. Jadi itu sajalah boleh kita terapkan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Haris, masya-Allah. Jadi maksudnya dalam social media ni kita nak kena banyak orang kata berhati-hatilah sebelum kita pertama post, sebelum kita komen dan sebagainya. Macam mana yang diterangkan oleh Ustaz Ahmad Haris tadi mengenai adab Nabi SAW apabila dia menegur orang tu dia tidak mengaibkan. Sebab social media ni dah namanya social, maknanya kira tempat platform yang meant to be exposed. Maknanya semua orang nampak. Kalau tadi Ustaz Ahmad Haris memberikan contoh tentang ahli keluarga atau suami isteri ada masalah dan kemudian post dekat social media, dia tak leraikan antara masalah keluarga tu, tapi dia letak dekat social media yang mana akan mengundang fitnah. Orang baca, orang pun bukan beranak semalam tengok ni tak ada apa-apa ni. Mesti ada masalah ni dengan orang rumahnya, ataupun mesti ada masalah dengan dia punya suami dia. Jadi dah datang fitnah yang lain-lain. Kadang-kadang dia copy paste mana dia Google, mana kod-kod yang rasa kena dengan dia, nanti dia post. Nanti lepas tu suami dia balas pula. Lepas tu nanti kawan suami dia balas pula. Lepas tu kawan isteri, lepas tu jiran dia pula, lepas tu jiran tingkat 4. Lepas tu begitulah satu blok, satu ke jiran tetangga, semua dah tahu dah. Padahal masalah kecil mungkin. Jadi maknanya kita nak kena hati-hati dalam social media ni, kita punya posting kita ni nak kena hati-hati. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita tengok posting orang, kita kadang-kadang affected Ustaz. Kadang-kadang kita tengok macam seolah-olah orang tu cakap dengan kita. Padahal kita ni terasa sendiri. Itu kan, lepas tu kalau kita tanya dia kata kenapa kau terasa? Dia cakap ini platform kita lah kan. So maknanya kita nak kena, orang kata apa, jangan sentiasa anggap orang punya posting tu untuk diri kita. Kita tengok baca, apa ni Cindy aku ke? Jadi maknanya hati kita tu nak kena sentiasa macam reflect balik lah. Ini mungkin dia posting untuk nak kasih orang semangat, mungkin untuk nak orang kata dia punya motivasi diri dan sebagainya. Engkau jangan terasa lah kan. Kita tengok kita terasa pula. So tu nak kena orang kata hati-hati. Yang kedua tadi yang disebutkan oleh Ustaz, bila kita nak tegur seseorang, lagi-lagi kat social media, kadang-kadang dekat WhatsApp group, dia nak tegur satu orang tapi dia letak dalam WhatsApp group dia ada 50 orang. Lagi 48 orang semua tahu pasal apa. Jadi pergi macam tadi Ustaz kata, nak tegur orang tu biar personal kita pergi direct terus, sebab niat nak menegur tu biar untuk nak menasihati, bukan untuk nak merendahkan, bukan untuk nak orang kata menghina. Jadi itu yang disebutkan oleh Ustaz dah. Jadi maknanya bila kita nak tegur tu, itu pun cek juga kita punya keikhlasan dalam nak tegur. Sama ada kita nak tunjuk pandai atau betul-betul kita sayang saudara kita nak tegur dia secara ikhlas. Kalau ikhlas, secara diskret lah. Itu pun disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita nak tegur orang, biar dalam keadaan yang rahsia. Jadi antara dia dengan orang tersebut. Dan yang paling saya minat sekali, yang terakhir ni mungkin untuk diri kita sendiri jugalah, untuk diri saya sendiri, ialah jangan cepat marah, jangan cepat benci. Kita tengok orang ni dia berubah, kita marah, kita benci. So pasal mungkin kita belum sampai to the standard dan sebagainya, kita sendiri yang rasa marah, kita sendiri benci, kita sendiri affected. Padahal tak kena mengenai dengan diri kita. Jadi social media ni banyak sangat influence dari diri kita. Jadi maknanya kita nak kena banyak tapis apa yang kita lihat, tapis apa yang kita baca, dan tapis perasaan hati kita sendiri. Akhir sekali kita nak kena ikhlaskan, biar apa yang kita buat tu biar mendatangkan lebih banyak kebaikan dan jangan undang lebih banyak mudarat. Dan daripada sudut itu kita sambung lagi tadi satu soalan, iaitu tentang bila orang dah komen-komen Ustaz, nanti datang rasa sifat marah, datang rasa sifat benci, makanya dia akan melakukan mungkin kejahatan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak patah balik pada contoh Nabi SAW, adakah kalau diperlakukan dengan cara yang kasar, walaupun setelah ditegur, ataupun diperlakukan dengan cara yang tidak elok, adakah pernah Nabi SAW membalas kejahatan itu, ataupun bagaimana reaksi Nabi SAW yang boleh kita contohi? Mungkin boleh terangkan. Terima kasih. Soalan yang besar ni. Tapi insya-Allah contoh-contoh sebenarnya sudah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran sendiri dah beri jaminan. Apa saja kebaikan, contoh-contoh terbaik boleh dapat daripada baginda alaihi salatu wasalam. Jadi berkenaan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalau sekiranya tadi saya sebut ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang kasar, Nabi kadang pun tak layan. Kadang senyum macam tadi orang Badui tu, dia cara dia kasar, minta sesuatu, Nabi senyum. Pasal orang macam ni nak dilayan pun tak ada faedah, nanti jadi gaduh. Begitu juga ada seorang wanita yang menangis di kubur anaknya yang baru meninggal. Ini pun riwayat tak silap Imam Bukhari juga sahih. Nabi lalu di situ melihat wanita itu menangis, tapi lalu di belakang. Jadi Nabi kata, isbiri, sabarlah.
Sabar. Tapi wanita tu sedang menangis melihat kubur anak dia. Nabi kat belakang. Dia bising-bising. Kamu tidak tahu apa yang aku rasa, marah-marah. Rasulullah tengok dah wanita tu bising-bising, Nabi pun jalan je. Nabi orangnya, Masya Allah, baginda SAW tidak suka bertengkar. Tidak suka mengangkat suara, tidak suka. Benda-benda yang tidak berfaedah, Nabi akan tinggal. Kita kalau orang kita tegur, dia marah-marah. Siaplah. Siap. Macam-macam. Meradang kita, meradang. Biadab dia sampai. Itu. Tapi ketika itu seorang sahabat di belakang ada perhatikan mana Nabi pergi, dilihat ni kenapa wanita ni marah-marah, sebab perempuan ni dia tak tengok yang belakang tu Nabi. Ketika itu sahabat tu bertanya, wahai fulana, kamu ni tadi marah-marah, kamu tahu tak siapa yang kamu marah? Siapa? Itu Rasulullah yang di belakang kamu. Terperanjat perempuan tu, dia pun lari kejar. Nabi kita tahulah jalan ni bukan slow sangat dan tidak laju sangat, mana laju jugalah. Akhirnya sampai kepada rumah Nabi SAW dan bertanya, Rasulullah maafkan saya tak tahu. Barulah Nabi keluar, dia kata, innamas sabr inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mula-mula berlaku. Tengok baginda tidak beliti. Ini bukan sifat Rasulullah SAW. Nabi kalau nasihat sedang dan tepat. Dan tidak ada niat untuk menghina. Tak ada macam mengungkit. Tadi saya tegur awak. Kenapa awak cakap marah-marah? Tak ada. Kalau kita setengah jam mengenai ability. Jadi Rasulullah SAW fokus jawapannya, tidak belete, tidak manjang-manjang. Kadang-kadang orang ni kalau menasihat manjang-manjang, kita pun dah tak faham apa yang dia nasihat. Kita menyampah. Jadi nasihat biar fokus, tidak menghina dan sederhana, pendek dan senang dihafal. Innamas sabr. Ini penting para penonton. Sesungguhnya sabar itu ketika mula-mula berlaku. Baik, baginda SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Macam tadilah orang Badui. Orang Islam tu tarik. Adakah dia tarik orang Badui? Tak ada. Begitu juga wanita tadi. Dan sehinggakan musuh-musuh Nabi SAW yang masuk Islam, Nabi tak ungkit pun kejahatan mereka. Bukan kata nak balas kejahatan. Ungkit kejahatan pun tidak. Macam Hindun binti Utbah. Ini isteri kepada Abu Sufyan. Mereka dua-dua pun akhir masuk Islam. Ketika Hindun binti Utbah dia masuk Islam, itu pun akhir dah sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat ketika pembukaan Mekah itulah. Akhirnya Hindun binti Utbah pun mengaku. Tapi menurut riwayat dia tutup muka dia semualah. Tidak kelihatan. Tapi dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ni agak bakhil sedikit lah. Jadi Rasulullah dapat tahu ni, anti, adakah kamu ni Hindun binti Utbah? Barulah dia mengaku, sayalah Hindun binti Utbah. Dah, habis tu je. Kalaulah kita sedang Hindun binti Utbah, dialah menurut riwayat lah, kata dia yang suruh tentera-tentera musuh perang umat Islam, suruh bunuh Nabi. Malah dia juga yang merosakkan jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Jadi Rasulullah tak ada ungkit. Habis cerita, tutup, close book. Agak kalau kita ni macam mana? Bukan kata close book, tambah jilid 1, jilid 2. Habis ungkit cerita orang. Begitu juga Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, akhirnya masuk Islam. Bapa, ya Allah. Kalau orang Indonesia kata, ya ampun bapa dia tu Abu Jahal. Anak dia akhirnya masuk Islam, Ikrimah. Rasulullah tak ungkit langsung. Sikap dia dulu pun jahat juga Ikrimah ni. Macam bapa dia juga jahat. Tapi akhirnya masuk Islam. Nabi tak ungkit pasal bapa dia. Nabi tak ungkit pasal dia dulu jahat kepada orang-orang Islam. Jadi ini orang yang dah masuk Islam pun tidak diungkit. Dan satu lagi para jemaah, antara contoh-contoh Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan kalau memang dia mencuri, merompak, membunuh tu lainlah. Ini kes dalam undang-undang. Tapi kalau dengan Rasulullah SAW, Nabi tidak balas. Contohnya macam ada seorang laki-laki ketika lepas balik daripada peperangan, Nabi berehat di bawah pokok. Tiba-tiba sahabat pun tak perasan, ada seorang laki-laki ni terus dapat pedang, dia hayunkan ke muka Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, siapa sekarang yang boleh selamatkan engkau? Jadi Rasulullah SAW menyebut Allah. Terus dia punya pedang dia jatuh, Nabi pun ambil pedang dia. Dia tanya, sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu? Kalau kabut laki-laki itu. Maaflah, saya lebih kuranglah dia ini. Dan Rasulullah kata, kamu boleh tak mengatakan la ilaha illallah? Tengok para jemaah.
Para penonton disuruhnya mengucap. Dia kata saya tidak boleh, tapi saya berjanji kalau saya dilepaskan, saya akan beritahu kepada kaum kabilahku jangan menyakiti kamu, jangan menyusahkan orang Islam lagi. Akhirnya Rasulullah melepaskan. Nabi tidak balas kejahatan-kejahatan. Kalau kita lah mana orang tu nak bunuh kita, tiba-tiba pedang ke apa kita dapat, siaplah, kena kuti aja makna tahu kuti zaman sekarang budak-budak tak tahu apa kuti tu. Kena jentik. Begitu juga makna kena torture ke apa, wallahu a'lam. Jadi Rasulullah begitu. Begitu yang paling mengherankan dua perkara juga, iaitu pembukaan Mekah. Di mana kaum musyrikin Mekah tu, ya Allah dulu kan jahat sekali. Akhirnya dibuka kota Mekah, Rasulullah maafkan semua begitu saja. Dipanggilkan golongan at-tulaqa, orang-orang yang Rasulullah bebas, berikan kebebasan, berikan masa 2-3 bulan untuk mereka belajar agama Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang masih lagi, akhirnya semua masuk Islam. Boleh dimaafkan. Sedangkan kalau kita baca riwayat, sahabat-sahabat dah buat perjanjian, ini kalau kita buka Mekah ni, kita akan serang, kita akan bunuh ni orang-orang jahat ni, kaum musyrikin. Tapi Rasulullah kata jangan. Melainkan 4 orang ada sebut, itu kita fokus tu yang memang jahat betul lah. Jadi dimaafkan begitu saja, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Begitu juga berkenaan mengembalikan amanah kaum musyrikin. Ini pun satu perkara yang cukup luar biasa. Di mana ketika Rasulullah di Mekah, orang-orang Mekah ni amanahkan barang-barang kepada Nabi. Sebab itu namakan Al-Amin alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika dikacau dakwah Rasulullah dihina sehingga dihalau, Nabi pun sebelum berhijrah tu, Nabi amanahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu kan Sayyidina Ali kan disuruh tidur dekat katil Nabi satu malam tu. Akhirnya disuruh, wahai Ali, nanti kalau kamu dah habis semua, kamu pulangkan amanah orang-orang ni, pergi rumah dia kasih balik. Pergi rumah dia kasih balik. Kita ni kalau orang amanah, kemudian dah amanah orang ni, kemudian dia lempar kita batu. Contohnya lah, ini amanah dia, sudah buang tong sampah tu. Tapi Rasulullah balikkan semula. Bukan Nabi boleh cakap balik ni barang-barang ambil kat rumah saya, saya dah tak boleh. Tapi disuruh kasih balik pergi rumah orang-orang tersebut melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Banyak para penonton contoh-contoh bagaimana Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kalau dilakukan pada Nabi. Jadi walaupun sekarang tengah kecoh ni masalah orang yang menghina Nabi ni, adakah perlu dibunuh ataupun tidak dan sebagainya, ini pun ada macam-macam lah kalau kita lihat dalam buku fikih. Tapi kalau kita lihat daripada arahan Nabi tadi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, Allah sukakan benda kelembutan dalam semua perkara dan melarang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berlaku keras. Sedangkan Yahudi tadi menghina Nabi, melaknat Nabi. Jadi kita kena sesuaikanlah dalam keadaan mana kita jangan orang hina Nabi terus. Kita pemeradang, bunuh orang. Ini Nabi sebut tadi kan, innallaha suka kepada kelembutan. Cara yang terbaiklah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Haris yang telah memberikan kita banyak contoh-contoh daripada sirah Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. So maknanya kat situ kita lihat betapa sucinya hati Nabi SAW. Sebab kalau kita sentiasa nak kena lihat diri kita, kemudian anggap agak-agak kalau Nabi ada kat tempat kita, apa yang agaknya Nabi SAW akan lakukan? Adakah tindakan yang sama yang bakal kita buat, ataupun Nabi SAW melakukan sebaliknya? Most of the time sebaliknya. Sebab apa? Mungkin bukan diri penonton lah, diri saya lah kan. Sebab saya cakap pasal diri kita sendiri kan. Tadi kita kasih contoh pasal orang yang menyakiti kita. Contoh kalau kita tinggal tingkat 9, jiran tingkat 10 jemur mop kat luar kan. Tadi Ustaz Ahmad Haris kasih contoh, ada seorang badui kencing dekat Masjid Nabi. Ini sekarang bukan air kencing, air mop je pun kena kita berjemuran, kita dah naik tingkat atas, kita ketuk pintu rumah dia, kita tak buka pintu, kita telefon town council, kita apa orang kata meradang dan sebagainya kan. Tapi memanglah ada perkara yang perlu kita lakukan, tapi bagaimana kadang kita handle situation tu, itu yang kadang kita nak kena muhasabah lah muhasabah. Dan juga mungkin yang terakhir sekali adalah nasihat Ustaz Ahmad Haris dalam topik ni, iaitu berhadapan dengan orang yang kasar, perlu kepada adab Nabi SAW. Tapi mungkin saya nak sentuh sedikit. Mungkin kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang kasar ni mungkin daripada teman-teman kita atau teman-teman kerja, atau mungkin orang yang kita tak jumpa selalu. Tapi saya rasa mungkin dia jadi lagi susah sikit kalau dia daripada kalangan orang yang kita sayang atau orang yang kita rapat, daripada ahli keluarga sikit. Mungkin kadang macam orang ni dia kuat menegur, tapi kita pun orang kata rasa macam
terkilan dan sebagainya, tapi dia ahli keluarga. Jadi maknanya ada batasan keluarga kat situ contohnya, ataupun batasan suami isteri, ataupun anak bapa, ataupun anak dengan ibu dan sebagainya, atau pakcik makcik dan sebagainya. Mungkin saya rasa mungkin challenge ataupun dugaannya lebih berat kat keluarga tu daripada kalau orang luar. Alah, kalau kawan kerja sudahlah, nanti orang kata nanti lama-lama sudah lupakan Tapi kalau keluarga ni macam mana ni kadang-kadang. Kadang berapa banyak kita dengar cerita orang yang contoh merajuk lama gitu. Tapi dengan saudara sendiri, dengan ahli keluarga sendiri. Tapi macam mana agak-agak nasihat Ustaz untuk nak dalam topik ni lah, kira mengenai bab ni. InsyaAllah semua saya sendiri insyaAllah dapat manfaat dan juga penonton insyaAllah. Baik, terima kasih. Ini berkenaan, saya nak tambah sedikit lah berkenaan. Kalau sekiranya kita lihat ada orang ni, orang Islam, dia kasar dan dia punya cara mengugut. Mengugut, dah mula start mengugut, nak bunuh. Ini cara paling terbaik, report polis sudah. Report polis sudah. Dia kata, kamu kalau ini aku lempar cat. Ni sekarang kalau kita dapat rekod dia bercakap, ataupun sekarang kalau kita caci maki di tepi jalan pun, kita rekod, kita kasih tahu polis, ini pun boleh kena denda dan sebagainya. Dan bergaduh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sifat dia sudah mula ganas, ugutan, nak bunuh, nak pukul anak kita ke apa, report polis lah. Jadi kelembutan pun, sebab tu dia panggil al-hikmah, kita letakkan tempat pada nasihat tu pada tempat yang sesuai. Dan seterusnya berkenaan ahli keluarga yang orang kata ada yang suka membebel, berletih, makcik-makcik kadang-kadang sepupu tak bertegur dan sebagainya. Ini memang ada perkara-perkara yang kita di luar kuasa kita lah. Kita buat lain, dia faham lain, dah sangka buruk. Kita cakap lain, dah ada meradang. Jadi kita doakan sudah. Sebab tu macam Rasulullah SAW dengan orang yang kasar, Nabi tak tegur pun biar, pasal tengok hari lain yang sesuai lah. Jadi orang macam ini kita tengok hari lain yang lebih sesuai. Mungkin kita boleh buat majlis ke apa, majlis kahwin ke ada. Jadi mudah-mudahan kita jumpa satu hari dia dah lembut sikit baru kita boleh. Jangan bincang bab yang bergaduh dulu lah, bincang bab lain. Pasal bola contohnya. Jadi apabila sebut kita pun tim dengan awak juga apa, Manchester apa tak tu, dia pun suka. Lama-lama dia benci kita, jadi suka. Pasal apa? Manchester pasal. Jadi ini tengok cara dan tempat. Saya ingat ni di mana Rasulullah SAW, di mana ini perkara biasalah family. Kadang-kadang makcik, saya pun biasa juga kadang-kadang makcik ke pakcik berletih lah nasihat. Okey lah, sebab Rasulullah pun saya terbaca dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah dalam bahasa Arab, dibeletirkan oleh makciknya sendiri. Sehingga sahabat tu, saya baca sahabat tu melihat Rasulullah yang mana makcik tu cakap mengkritik Nabi, Nabi tak sebut apa-apa, tak balas apa-apa, tak jawab apa-apa, diam. Jadi ini menunjukkan apa? Kadang-kadang orang-orang tua Nabi suruh hormat sudahlah. Dia cakap. Nanti kalau kita balas saja, diam. Ini kita lebih banyak makan garam. Itu sebab tu orang kata darah tinggi banyak. Jadi ini apa? Para penonton, kadang-kadang ada orang tua nasihat, kita dengar sudah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi diam. Lepas tu macam Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin tegur orang tua macam mana? Orang tua salah ambil sembahyang. Adakah ditegur dengan mulut? Tak. Dia nak dipuji pula. Dia kata, wahai pakcik, saya adik-beradik Hasan Husin, kita ambil sembahyang ni, boleh tak pakcik tunjukkan mana satu yang kita ni ambil sembahyang yang paling betul? Nak puji pula, suruh supaya pakcik ni jadi hakim, padahal dia ambil sembahyang salah. Jadi Sayyidina Hasan pun ambil sembahyang, Sayyidina Husin ambil sembahyang, akhirnya pakcik tu baru perasan. Tengok teguran yang cukup menarik, baru dia perasan dia sebenarnya ambil sembahyang salah. Macam orang sekarang ni ambil sembahyang kadang-kadang main macam main air. Kaki pun dah. Saya pernah nampak juga tu. Jadi itulah para penonton berkenaan adab teguran. Dan insya-Allah satu lagi sebelum saya akhiri berkenaan ini zaman sekarang ni saya lihat banyak kita belajar tentang ilmu fikih, ilmu fardu ain. Cuma saya rasa ada kekurangan sedikit ni, iaitu ilmu adab. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu saya lihat ramai kadang-kadang lulusan agama yang belajar ilmu agama, mereka agak macam nak terangkan ilmu fikih ni, ilmu agama, tapi dengan cara yang agak ini adab ni ada. Sebab itu ilmu adab ni perlu diselitkan dalam ilmu fardu ain, cara kita mengamalkan Islam, memberikan pandangan tentang Islam, perbezaan pendapat ulama, ini perlu diselitkan. Kalau tidak nanti takut
bergaduh tak habis-habis. Isu pun bukan isu benda mungkar ke, benda salah, tapi khilafiyah, ulama berbeza pendapat. Dan satu lagi, ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinasihatkan kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz, lidah kamu ni jagalah. Fahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaid alsinatihim. Tidak berapa ramai orang yang dimasukkan ke neraka kerana sebab lidah mereka. Jadi orang main WhatsApp ni, Facebook, dia tak main lidah, dia main tangan. Tapi tangan ni melambangkan lidah juga, dia bercakap. Jadi itulah para penonton, jangan sampai kerana WhatsApp, social media penyebab pula kita ni masalah di hari akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak, Masya Allah. Banyak sangat mutiara kata daripada Ustaz Ahmad Haris, dan Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Dan ihtiraman dan juga tabarrukan untuk daripada Ustaz Ahmad Haris. Saya pernah terbaca daripada satu kitab Ustaz Ahmad Haris sendiri tulis, iaitu mengenai tentang perbezaan akhlak dan adab. Ni sebagai penutup, insya-Allah. Perbezaan akhlak dengan adab, kata Ustaz Ahmad Haris dalam kitabnya ni, iaitu akhlak ni lebih general, dan adab ni lebih halus. Bermaksud seseorang ni, dia akhlak yang baik tu penting. Akhlak yang baik tu macam contoh menjaga kebersihan. Tetapi adab itu yang melaksanakan kebersihan itu pada tempatnya dan pada waktunya. Contohnya kalau misalan dia, Ustaz kasih contoh, dia kata kebersihan macam sapu. Menjaga kebersihan adalah itu sapu sampah tu, betul kan? Tapi sapu sampah depan orang yang tengah makan tu salah. Sama juga macam kita misalan dah lambat pergi sembahyang Jumaat. Jangan langkah orang pergi depan. Nak sah solat kat saf depan tu memang betul dapat pahala yang banyak. Tapi melangkah orang, menyusahkan orang lain tu melanggar adab. Jadi kadang-kadang kita terkeliru mana yang akhlak, mana yang adab. Kita ingatkan, aku patut tegur kau sebab solat contohnya. Aku patut tegur kau sebab nak kena puasa. Aku patut tegur kau kena tutup aurat. Tapi cara kita menegur tu kadang buat orang tu makin jauh dengan kebaikan. Jadi mungkin kita nak kena memperhalusi sikit, dan Alhamdulillah banyak tadi manfaat yang kita dapat meraih daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Haris. Mudah-mudahan ianya semuanya bermanfaat untuk kita, dan bukan saja penonton Ustaz, tapi mungkin diri saya sendiri banyak sangat Alhamdulillah yang saya dapat faedah daripadanya, insya-Allah. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dalam agama, berikan kita iaitu adab yang tinggi, dan juga kuasa dan daya dan upaya untuk kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang ulung, yang terulung di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja untuk masa sekarang ini. Segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.